Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah, Speaker Dewan Negara, Yang di-Pertua Dewan Negara dan tanggal, para menteri, Timbalan Premier dan Ketua Menteri Sabah, Ketua Menteri Besar Selangor, Kelantan dan Ketua Menteri Melaka, rakan-rakan yang saya muliakan. Alhamdulillah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah SWT. Kerana pada hari ini dan hari-hari sebelumnya kita dapat menyempurnakan kongres yang sangat berarti dalam negara madani ini. Ia memberi penjelasan bahawa ada agenda yang belum selesai. Kita faham bahawa dasar ekonomi baru diperkenalkan pada tahun 1971 dan ada kejayaan nyata yang tidak dapat dipertikai. Prasarana desa dan pedalaman jauh lebih baik dari sebelum merdeka. Mobiliti sosial anak-anak Bumiputera, baik Melayu di Semenanjung, orang asli Bumiputera Sarawak dan anak negeri Sabah dapat lonjakan yang membanggakan. Ini kenyataan yang tidak dapat dimungkiri. Yang dikhawatiri hanya tentang pelaksanaan dari segi keusahawanan, perniagaan, perdagangan. Ada kritikan keras terhadap beberapa keterlanjuran. Sementara mengagaskan perubahan, memberi peluang kepada pengusaha dan pedagang, ada kecaman yang agak kuat bahawa seringkali ia memberi manfaat kepada kelompok kecil, segelintir yang memunggah kekayaan atas nama Bumiputera dan meminggirkan majoriti. Kongres seperti ini, seperti mana persiapan beberapa bulan yang lalu dipengusikan oleh Datuk Seri Zahid sendiri dan sekretariatnya Saudara Rafizi, dibantu oleh Saudara Ashraf, dengan kumpulan-kumpulan sarjana, setiausaha, pejabat awam dan peniaga mempersiapkan dengan maksud membuat penilaian yang terbuka. Ada kekuatan, ada usul baru, ada kelemahan-kelemahan yang tidak mahu kita ulangi dan pertahankan. Ada agensi-agensi diamanahkan curang. Ada dana saham puluh bilion disakau, tidak memberi manfaat kepada Bumiputera. Ada projek-projek atas nama Bumiputera, tetapi tidak menepati maksud kerana diserahkan kepada bukan Bumiputera. Sebagai kerajaan, sebagai negara, kita tidak ada masalah kalau projek itu projek untuk rakyat, projek untuk negara yang boleh dimanfaatkan oleh Bumiputera atau China atau India, bukan masalahnya. Tetapi kalau projek itu khusus untuk Bumiputera adalah salah dan pengkhianatan kalau tidak dipertahankan kepentingan Bumiputera keseluruhannya. Firman Allah SWT, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita sedari tentang lonjakan semangat dan perubahan yang harus bermula daripada masyarakat itu sendiri. Dengan tekad mereka, dengan nilai mereka, dengan akhlak yang luhur, dengan kesungguhan melakukan islah atau perubahan. Saya lebih cenderung istilah reformasi. Datuk Seri Zahid lebih senang dengan transformasi. Tetapi kita boleh gabungkan kedua-duanya. Asalkan ada islah mastata'at, perubahan sedaya upaya kita. Sebab itu saya dalam negara madani ini bermula daripada perkara asas. Memperkasakan rakyat. Dan rakyat itu bukan hanya segelintir elit, penguasa
ataupun elit bandar atau elit desa. Rakyat itu mestilah majoriti, terutama yang terpinggir, sama ada di Sabah atau Sarawak atau Kelantan atau di pinggir-pinggir bandar Kuala Lumpur. Dan kita senantiasa ingat gesaan leluhur bangsa, termasuk pemikir Melayu, Zamba. Jangan kita terus mengizinkan kemiskinan merata. Miskin pada wang ringgit dan harta benda. Miskin pada hemat dan cita-cita. Miskin pada pelajaran dan latihan pengetahuan. Dan miskin perangai yang mulia. Pemikir bangsa memberikan natijah kemiskinan yang sangat luas. Sebab itu, dalam rangka dasar, kita harus menerima beberapa kenyataan. Saya ingin mengemukakan agak terang. Bila kita bicara Kongres Bumiputera, ada yang bimbang. Takut kita mengulangi beberapa kesilapan untuk memenuhi tembolok kelongan kecil. Kita harus pastikan ia tidak berlaku. Ada kalangan, termasuk sebahagian kecil, bukan Bumiputera, yang rasa bimbang dan sinis mengapa dasar membantu Bumiputera dan Kongres Bumiputera diteruskan. Mereka tidak lihat kenyataan bahawa jumlah besar Bumiputera di Semenanjung, di Sabah dan Sarawak masih dalam kategori miskin. Mereka lupa bahawa peluang perniagaan usahawan besar masih terbantu bagi Bumiputera. Oleh itu saya ingin menyeru supaya pendekatan kita ini harus berubah. Tidak ada maksud untuk kita meminggirkan sesiapa. Malah saya ingin jelaskan di sini beberapa kenyataan. Tahun 2023, bantuan kebajikan masyarakat yang diperuntukkan 2.4 bilion ringgit setahun memanfaatkan golongan rentan tanpa mengira kaum, dan penerimanya merangkumi 70% Bumiputera, 15% Cina dan 19% India. Jadi andaian bahawa semua projek ini hanya memberi manfaat ke Bumiputera itu meleset. Program SARA yang melibatkan 700,000 penerima miskin, memanfaatkan semua kaum dengan agihan yang sama. Tidak ada pilih kasih, tidak ada diskriminasi. Kategorinya miskin dan diberikan kepada semua. Sumbangan tunai rahmah peruntukannya 10 bilion ringgit bagi negara. Dan penerimanya lebih 8 juta orang. Manfaatnya 5.7 juta Bumiputera, 1.6 juta Cina dan 700,000 kaum India. Saya tekankan hal ini untuk menolak tanggapan bahawa beberapa dasar kita itu bila bicara soal kemiskinan tegak, itu seolah-olah memberi manfaat kepada satu kaum. Tapi dasarnya harus telus menilai berdasarkan kelayakan masing-masing. Dalam konteks pendidikan, Kerajaan Madani dalam melaksanakan penyelenggaraan dan baik pulih tanda sekolah telah bersikap terangkum dalam memastikan semua sekolah dibantu. Sekolah kebangsaan, sekolah Cina, sekolah Tamil, sekolah agama. Pengantar ini sekadar
menolak tanggapan apa yang dibicarakan oleh kita hari ini seolah-olah meneruskan untuk satu kesinambungan hal-hal yang tidak akan menguntungkan negara. Saya tekankan bahwa kenyataan hari ini tidak membanggakan. Kesenjangan antara golongan kaya Melayu Bumiputera dengan yang miskin itu kian melebar ketimbang tahun 1971. Kesenjangan di antara kaum Melayu, Cina, India juga terus melebar. Dan bagi negara untuk memastikan ia lebih mampan, aman dan terjamin terpelihara bagi semua kaum, hal ini harus ditangani dan coba dikurangkan kesenjangan tersebut. Bila kita bicara tentang PMKS yang merupakan di antara strategi utama dalam ekonomi madani, tentunya peruntukan besar diluluskan. Dan kebetulan faedah yang terbesar adalah kepada golongan atau masyarakat Cina. Tapi kita tidak lihat ini sebagai program masyarakat Cina atau masyarakat India. Program ini penting bagi negara. PMKS itu harus dibantu, diangkat keupayaan mereka, walaupun cara kebetulan faedah terbesar diperolehi oleh syarikat-syarikat Cina. Maka saya minta rakan-rakan saya di kalangan Melayu, Cina, India, Bumiputera, Sabah, Sarawak, lihat dalam konteks ini bahawa negara kalau mau maju dan mampan dan terangkat martabat keupayaannya harus berani mengambil beberapa tindakan, sama ada faedahnya langsung kepada Bumiputera atau memberi manfaat kepada Cina atau India. Kita akan lakukan sebaiknya supaya Malaysia hebat dan terkenal semula. Kali ini dalam sidang Kongres, peranan GLC, JLIC, Petronas lebih ketara. Kerana sudah sampai ke tahap di mana mereka harus juga mengambil alih tanggungjawab yang dahulunya digalas oleh jentera kerajaan. Dan saya ucap terima kasih dan mengharapkan sesuatu yang lebih jelas supaya agenda negara, iaitu memartabatkan rakyat negara, memacu pertumbuhan yang segar dan menjamin keselesaan hidup Bumiputera dengan peluang tambahan, itu juga menjadi agenda jelas bagi semua JLIC dan JLC tanpa kecuali. Maka Kongres Ekonomi Bumiputera tahun ini selaras dengan matlamat ekonomi madani. Ya, tentunya pemacuan pertumbuhan dan mengambil kira beberapa pendekatan baru, peralihan tenaga, menangani permasalahan security makanan dan juga transformasi digital. Jadi persaingan dan tumpuan mestilah juga ke arah bidang-bidang baru yang sebelumnya tidak menjadi fokus dalam agenda Bumiputera. Sebab itu, setelah berbincang dengan rakan-rakan dan mendukung aspirasi yang diutarakan oleh semua lapisan, mengambil kira pandangan yang berulang kali kita bincang dalam jemaah menteri yang dihadiri oleh menteri-menteri Bumiputera, China dan India, melihat beberapa usul dikemukakan oleh kementerian-kementerian dan juga kumpulan-kumpulan yang diketuai oleh tokoh-tokoh akademik dan sarjana, kita rumuskan
beberapa agenda tindakan, ya, dengan beberapa penegasan jelas dalam agenda pertumbuhan ekonomi Bumiputera. Ini yang kita katakan mengisbatkan, mengukuh keyakinan. Kalau pujangga Hamzah Fansuri, bila dikata kehadiran Islam itu, mercu tandanya mengisbatkan Allah, menafikan patung. Dalam isbat Kongres Ekonomi Bumiputera ini, isbat pertama memperkukuh pasak ekonomi negara. Sama ada daya saing, perskalaan, pemilikan equity, bakat, meningkat pendapatan. Jadi dengan cara yang sedemikian, kita dapat tingkatkan taraf sosioekonomi kelandasan yang lebih baik. Isbat kedua, memperkukuh kerukunan tata kelola dan institusi. Ini selari dengan falsafah Bumiputera. Mengukuh penyampaian, perkhidmatan dan peningkatan penyertaan syarikat swasta, JLC, JLIC, SOE perlu diberikan tumpuan khusus. Kita tidak boleh bicara integriti dan ketelusan dan pertanggungjawaban kepada kalangan lain. Sekiranya kita lihat agensi kita sendiri dalam keadaan yang berkecamuk, yang terpaksa balik kepada Kementerian Kewangan untuk ditampung kerugian berbilion ringgit kerana kecurangan dan kecuaian pengurusan. Kalau tanya saya, seperti mana saya sebut dalam membicarakan institusi zakat, pengurusan zakat itu patut nombor pertama dalam menentukan kaedah integriti dan pengurusan yang paling cekap. Dalam nada yang sama, saya ingin tekankan tentang agensi-agensi Bumiputera. Berapa puluh bilion saham tatkala penyenderaian yang diagihkan. Berapa puluh bilion ringgit dibelanjakan untuk menampung keperluan agensi-agensi Bumiputera. Sebahagiannya sampai kepada keburan sesar, sebahagiannya hilang, lesap entah ke mana. Saudara-saudara, saya mohon kerjasama saudara untuk pastikan bahawa kita tidak boleh lagi bertolak ansur dengan kecurangan dan khianat sedemikian. Sebab itu, ia memerlukan ketangkasan pimpinan dalam semua JLC dan JLIC. Saya tidak ada masalah sama ada pengurus itu profesional atau teknokrat, malah orang politik sendiri. Tetapi yang tidak boleh kita izinkan adalah segala bentuk kecurangan, apalagi atas nama Bumiputera. Isbat ketiga, menegakkan keadilan sosial. Ini menyokong anjakan mobiliti sosial, meningkatkan kesaksamaan peluang dan memperluas jaringan perlindungan sosial. Antara bidang yang memerlukan penelitian khusus, merangkumi ekosistem pendidikan, perkhidmatan kesihatan, perumahan, akses kepada infrastruktur asas yang berkualiti. Ini termasuk untuk orang asli serta keseimbangan pembangunan di negeri Sabah dan Sarawak yang dibangkitkan oleh kedua-dua pemimpin Sarawak dan Sabah. Dan seperti saudara-saudara, ini julung-julung kali kita beri penghormatan khas kepada pimpinan Sabah dan Sarawak. Kerana maksud kita supaya benar-benar usaha dan agenda nasional ini memenuhi hasrat, cita rasa dan aspirasi semua rakyat di negara kita. Saudara-saudara, saya memanfaatkan waktu ini
untuk mengumumkan beberapa keputusan penting kerajaan. Setelah merenung dan memikirkan usul-usul dan mengakui kelemahan-kelemahan corak pelaksanaan sebelumnya. Kelemahan terbesar dalam agenda Bumiputera ialah generasi baru usahawan Bumiputera. Ada teguran-teguran yang saya dengar sepanjang semalam dan hari ini dan sebelumnya yang harus kita ambil kira. Sebab itu, saya mau mempertanggungjawabkan melalui GLISC dan GLC ini satu dana besar khusus bagi pembinaan penzahiran generasi usahawan Bumiputera. 1 bilion ringgit diluluskan. Kita mesti mampu mencipta lebih banyak usahawan Bumiputera seperti Aerodyne yang berjaya menembusi pasaran global dalam perkhidmatan drone. Kita harus berbangga dengan kejayaan Le Copac dan Animonsta yang menggulugi industri karya kreatif. Begitu juga usahawan muda yang ramai. Sebaik mereka ada petanda keupayaan untuk maju, kita harus berikan segala dukungan seperti mana yang disaksikan dalam kelebihan teknologi digital baru untuk berniaga seperti saudara Khairul Aming baru-baru ini. Kedua, masalah tanah reserve Melayu yang berulang kali disuarakan termasuk dalam laporan Kongres hari ini. Harus dimanfaat dan dibangunkan. Dan kita memutuskan supaya pelaburan hartanah berhad, permodalan nasional berhad, diamanahkan untuk menerajui dan memacu pembangunan komersial di tanah-tanah reserve Melayu. Ini termasuk pelaburan hartanah berhad telah membangunkan umpamanya sebagai contoh Hospital Pakar KPJ itu di tanah reserve Melayu di Sungai Penchala. Ini satu contoh yang baik dan kita akan teruskan segera dengan skim perumahan madani di tanah reserve Melayu dengan sasaran membangunkan 2,500 unit mampu milik dalam pada segera. Sudah sedar bahawa kerajaan telah mengambil alih Bandar Malaysia di tengah kota Kuala Lumpur. Saya telah memutuskan supaya sebahagian dari tanah bandar Malaysia itu 50 ekar kekal dimiliki orang Melayu sebagai tanah reserve Melayu. Maknanya di pusat bandar yang strategik kita tetapkan kawasan milik Melayu dengan maksud dalam tempoh 1 tahun jumlah ini dan di kawasan-kawasan strategik bandar dan pembangunan baru ditambah menjadi 200 ekar tanah kerajaan yang dijadikan milik tanah reserve Melayu di kawasan bandar. Ketiga, ini tajuk yang sangat dekat dengan hati Saudara Zahid Hamidi, TPM, iaitu soal TVET. Beliau telah menjayakan kolaborasi antara institusi TVET tempatan dengan lebih 200 pemain industri. Sebagai tambahan kepada usaha murni tersebut,
kerajaan dengan kerjasama GLIC, GLC serta badan-badan swasta terpilih. Saya tekankan peran swasta kerana sementara kita tumpukan peranan ini bagi syarikat-syarikat milik kerajaan dan Bumiputera. Dan dengan kehadiran Wakil Dewan Perniagaan China dan India bersama. Dalam langkah yang kita ambil seperti PMKS untuk sama-sama menjana pertumbuhan dan membantu syarikat-syarikat China dan Bumiputera dan India. Saya inginkan suatu program yang jelas supaya GLIC, GLC, syarikat-syarikat swasta Bumiputera dan syarikat-syarikat swasta China dan India terlibat dalam latihan pelatih TVET termasuk jumlah besar Bumiputera. Dan dalam jangka pendek, kita mahu sumbangan dan penyertaan syarikat-syarikat ini, termasuk syarikat-syarikat yang di bawah gabungan Dewan Perniagaan China dan India, turut melatih 100,000 pelatih TVET majoriti Bumiputera bersama China dan India. Dengan sasaran gaji lebih daripada yang diperoleh sekarang, minimum RM3,000 sebulan. Setakat ini yang terlibat secara aktif adalah Petronas, Samdabi, MRCB, Tenaga dan Telekom Malaysia. Yang kita anggap ini permulaan kecil harus diperluaskan. Anak-anak kita terutama bagi keluarga peneroka Felda harus diberi peluang dan keadilan dan jangan dibiarkan tersisih dan terpinggir. Dalam keterpinggir ini kadang-kadang orang membicarakan soal persaingan yang adil berdasarkan merit seperti mana dibicarakan sekarang dalam wacana yang tidak berkesudahan. Saudara, benar. Kita harus memilih yang paling baik, anak muda yang paling pintar, lulusan sekolah yang paling cekap. Tetapi kita juga harus tahu bahawa persaingan itu harus adil. Selalu saya tekankan pandangan John Rawls. Apa itu justice? Justice is about fairness. Kita suruh sekolah di Lawas bersaing dengan sekolah terbaik di Kuala Lumpur, dengan ceruk kudung di Kedah, dan itu dipanggil pilihan berdasarkan merit. Itu berlaku, apa yang berlaku ialah gross injustice. Ini yang ditekankan oleh karya Michael Sandel, Harvard, tentang tyranny of merit. Saya tekankan ini karena ini terus digasak. Bila kita bicara soal Bumiputera, mana ada meritokrasi? Negara ini tidak boleh berkembang kalau tidak ada meritokrasi. Yang terbaik harus diberi peluang. Tetapi yang termiskin dan terpinggir juga harus diberi peluang. Jadi ada perimbangan dan keseimbangan di sini. Kalau tidak, wacana kita begitu rupa. Tidak memikirkan yang paling sukar. Ini kebijaksanaan dalam apa yang dibicarakan tentang affirmative action. Sebab itu bagi saya, apakah kita akan tamat? Bila akan tamat? Kita akan tamat kalau benar hilangnya atau terbatalnya atau selesai masalah kemiskinan tegar, peminggiran rakyat. Baru kita boleh selesaikan atau hentikan affirmative action. Kalau orang tanya saya, Anwar, bila nak hentikan dasar-dasar yang dianggap dalam istilah Barat itu diskriminatif kaum? Saya sebut affirmative action ini pertamanya tidak kira sangat kaum. Dilihat golongan rentan dan golongan yang terkesan. Kalau masih ada kesenjangan yang begitu rupa, kemiskinan yang ketara, melebarnya kesenjangan, selagi itulah dasar affirmative action mesti diteruskan. Maka kalau rakyat di kalangan masyarakat Bumiputera dan China dan India mau selesaikan, mari kita selesaikan bersama. Kalau dikatakan ini diskriminatif, saya telah baca peringkat awal tadi tentang angka-angka dan data.
SARA dan STR, bagaimana kita tidak memilih mengikut kaum, tetapi cuba menangani masalah ikut keperluan. Saudara, agenda keempat, kita bicarakan soal wakaf yang juga banyak disentuh dan singgung oleh kumpulan-kumpulan. Dan saya sukacita memaklumkan bahawa anak-anak kita dari Persatuan Alumni MARA dan pimpinan MARA sendiri itu telah menggesa supaya ada rencana wakaf yang bukan saja memerlukan huluran dana kerajaan, tapi mengajak rakyat yang dulunya dari kelompok yang paling miskin, yang diberikan peluang dan berlakunya mobiliti sosial terangkat kedudukan mereka sebagai profesional dan peniaga. Ratusan ribu malah mencecah 1 juta lebih anak-anak yang mendapat peluang pendidikan di kolej-kolej MARA termasuk UiTM. Maka dengan ini saya umumkan penubuhan wakaf MARA Madani. Geran peluncuran 100 juta ringgit dengan maksud dalam tempoh 2 tahun terkumpul minimal 1 bilion ringgit. Dan wajah saya maklumkan bahawa Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda dan Tuan Agong terkesan dengan usul ini dan bersetuju untuk menjadi penaung kepada wakaf MARA Madani. Dan kita setuju seperti mana potongan cukai bagi wakaf berasaskan saham seperti wakaf ASNB dan juga wakaf An-Nur di bawah Johor Corp. Kita bersetuju untuk melanjutkan potongan cukai untuk maksud tersebut. Saudara-saudara, bagi memanfaatkan tanah-tanah wakaf terbiar, Belanjawan Madani 2024 telah menyediakan dana pembiayaan berjumlah 500 juta ringgit sebagai galakan untuk membangunkan tanah-tanah wakaf agar dapat menjana pendapatan mampan dan menyediakan rumah-rumah mampu milik. Kelima, ini masalah vendor tempatan dan syarikat-syarikat kecil yang tidak diberi perhatian. Dan ada teguran yang disampaikan oleh salah seorang penceramah. Bagaimana kita kerajaan dan agensi kerajaan dan jabatan kerajaan bila menetapkan apa-apa yang dibeli, dia tidak langsung mengambil kira sama ada industri tempatan atau industri asing, industri Bumiputera atau industri daripada luar negara. Saya ingin mengarahkan dengan ini bahawa semua hadiah-hadiah sagu hati termasuk untuk sambutan Malaysia tahun 2025 sebagai pengurusi negara ASEAN, dan kita ada nanti puluhan ribu pembesar-pembesar dari luar negara akan datang dalam ratusan bahkan malah mencecah lebih 1,000 mesyuarat-mesyuarat. Semua hadiah mesti berdasar kekraftangan dan industri tempatan. Dan kita telah tentukan bahawa jangan ada negeri yang terbiar atau tertinggal. Maknanya mesti dikenal pasti beberapa produk dari Sarawak, dari Sabah, dari Johor, dari Selangor, dari Kelantan, dari Terengganu, supaya mereka dapat bersama-sama menjayakan program ini. Dan untuk maksud ini, kerajaan akan menambah baik insentif cukai serta menyediakan tabung geran pendanaan
sebanyak 100 juta ringgit bagi menggalakkan lebih banyak syarikat-syarikat kecil ini berfungsi. Saya sebut hal ini kerana syarikat-syarikat kecil ini kadang-kadang merasa mereka ini terbiar dan tersisih daripada arus perdana dan tumpuan kongres seperti ini. Jadi bila kita masukkan vendor, kita rangkul syarikat-syarikat yang kecil. Saudara-saudara, kita juga hadapi masalah di kalangan rakyat, termasuk apa yang dikatakan golongan muda yang terlibat dalam ekonomi gig. Saya setuju dengan gesaan supaya mewujudkan Suruhanjaya Pekerja Gig bagi melindungi hak pekerja gig yang kini mencecah 1,12 juta rakyat, terutamanya di kalangan muda. Kita harus beri keutamaan dalam Suruhanjaya ini untuk memberikan keperluan perlindungan sosial, pertikaian kontrak dan kemajuan kerjaya. Langkah ini diambil kerana majoriti besar belia Bumiputra terlibat dalam pekerjaan gig. Namun sebagai pekerja tidak formal, mereka tidak punya perlindungan perundangan pekerjaan serta sistem perlindungan sosial. Saudara, akhirnya kerajaan bersedia untuk meningkatkan akses kemudahan pembiayaan kredit mikro kepada golongan yang memerlukan. Dana pembiayaan kredit mikro Bumiputra sebanyak 1 bilion ringgit disediakan melalui institusi kewangan pembangunan seperti BSN, Agrobank, Tekun Nasional kepada pelbagai segmen usaha Bumiputra dengan beri penekanan kepada wanita, belia dan veteran tentera. Baik, saudara. Ramai yang bertanya, pengumuman-pengumuman sedemikian kadang-kadang lunak bunyinya dan ada yang mungkin terpukau, tetapi bagi yang lebih kritis akan bertanya, what's next? Apakah ia tinggal pengumuman? Sebab itu, saya setuju supaya Majlis Ekonomi Bumiputra yang saya pengerusikan akan terus memantau perjalanan dan pelaksanaan sama ada melalui kementerian atau jabatan kerajaan atau GLIC dan GLC dan syarikat-syarikat swasta, supaya apa yang saya umumkan tadi itu dilaksanakan mengikut jadual yang ditetapkan. Saya juga setuju supaya jawatankuasa pelaksana kerja yang akan difungsikan oleh Datuk Seri Zahid Hamidi TPM 1 akan bantu saya dalam memastikan program ini terlaksana dengan baik. Dan sekretariat seperti mana yang kita putuskan di Kementerian Ekonomi di bawah Saudara Rafizi akan menentukan supaya pemantauan itu jauh lebih berkesan dan terhala. Jadi cara-cara ini maknanya saya lepaskan beban saya bukan satu orang, kita dah lepaskan pada ramai orang. Jadi kalau saudara nak tanya, tanya menteri-menteri ini dulu dan TPM sebelum sampai kepada saya. Saudara, untuk wakaf madani MARA yang saya sebut tadi, sekretariatnya harus kekal di Ibu Pejabat MARA Kuala Lumpur. Jadi saudara yang hormati sekalian, saya harap usaha susulan
ini akan jauh lebih bermakna, dan saya harap pendekatan yang lebih inklusif ini yang memerlukan penyertaan seluruh negara, seluruh rakyat, Bumiputera dan bukan Bumiputera, bukan saja akan memberi manfaat langsung kepada negara dan Bumiputera, tetapi juga akan mengambil kira keperluan rakyat, minoriti lainnya, terutama juga masyarakat India dalam negara kita. Jadi saya harap dengan cara yang sedemikian kita dapat angkat bersama Malaysia sebagai satu negara yang maju dan punyai kekuatan baru menjadi negara hebat di rantau ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.